Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumaya dan dalam video ini saya akan membuat resensi buku The Courage to be Disliked, the Japanese phenomenon that shows you how to change your life and achieve real happiness, oleh penulis Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku ni diterbitkan pada tahun 2018 oleh publisher Atria International. Saya beli kerana saya sangat tertarik dengan tajuk buku ni lah. Buku ni ialah perbualan dua orang, iaitu seorang pemuda dan seorang ahli falsafah. Pemuda Fumitake Koga ni lah, dan ahli falsafah dalam buku ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumaya dan dalam ini ialah Ichiro Kishimi. Dan buku ini dia menerangkan cara untuk mencari makna dalam hidup dan bahagia, tetapi menggunakan teori dan psikologi Alfred Adler. Alfred Adler ni adalah salah seorang daripada 3 orang psikologi terhebat pada abad 19 atau abad ke-20. Disclaimer, saya tak ambil psikologi, jadi maafkan kalau ada sebarang salah silap. Apa yang saya suka, yang buat saya terkejut, mula-mula dia dah cakap pasal teleologi, bukan konsep yang sama macam yang kita biasa tahu, iaitu etiologi. Okey, etiologi ialah ada cause and effect. Maksudnya ada sesuatu menyebabkan orang tu jadi macam ni sebab sesuatu. Tapi Adler, psikologi Adler ni menidakkan etiologi. Dia menidakkan bahawa masa lampau awak menentukan hidup awak sekarang. Tak, dia adapt. Psikologi Adler menggunakan konsep teleologi. Apa yang awak lakukan ialah apa yang awak nak, apa yang awak nak capai. Kalau ikut konsep teleologi, kita yang pilih untuk tidak gembira. Jadi puncanya kat sini sebenarnya ialah kita tak ada keberanian untuk berubah. Sebab berubah tu benda yang menakutkan. Bukan sebab kita tak ada kemahiran, atau kita tak hebat, atau kita tak ada skill yang diperlukan dalam hidup, tapi sebab kita sendiri tak ada keberanian untuk ubah nasib kita daripada tidak gembira tu kepada gembira. Nak jadi gembira kena ada keberanian. Okey, disebutkan juga dalam buku ni bahawa segala masalah yang kita hadapi dekat dunia ni, dalam hidup ni, sebenarnya adalah masalah hubungan sesama manusia. Kita tak ada keberanian untuk berubah atau nak buat sesuatu sebab kita sibuk fikirkan pandangan orang lain terhadap kita. Kita nakkan perhatian orang, kita nakkan pujian orang, kita nak orang kenal kita. At the same time, kita tak nak ada orang benci kita. Jadi kita terikat dengan pandangan orang. Hidup kita jalankan hidup ni dengan memuaskan hati orang lain. Tapi kalau kita boleh bebaskan diri kita, merdekakan diri kita daripada pandangan orang, kita akan automatik jadi lebih berani. Dan saya nak quote di sini, penulis sebut, freedom is being disliked by other people. The courage to be happy also includes the courage to be disliked. Dan bukan tu saja, bila kita terlalu fikir pandangan orang dan kita mula membanding-banding, perbuatan membanding-bandingkan kita dengan orang lain tu, sebenarnya penulis kata kita ni menganggap semua orang ni macam pesaing kita. Macam vertikal kan mana tinggi mana rendah kan. Jadi macam aku lagi tinggi daripada kau, aku lagi hebat. Macam kita ni hidup ni satu pertandingan, siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang paling tinggi. Dalam buku ni dia kata sebenarnya sepatutnya kita layan semua orang ni sebagai sahabat, sebagai rakan seperjuangan yang sama-sama nak majukan diri jadi lebih baik dan lebih bahagia. Dan saya quote di sini, we are equal but not the same. Kita di tahap yang sama, kita bukan pesaing. Setiap orang kelebihan dia berbeza. Penulis juga disebut pasal contribution to others. Bila kita menyumbang untuk orang lain, tapi syaratnya kita tak mengharapkan pujian, balasan, kita tak mengharap orang nampak pun. Tapi perbuatan menyumbang tu, contribution to others, automatik buat kita rasa berguna dan kita ni ada makna hidup kat dunia ni. Ini boleh jadi sumber keberanian. It is only when a person is able to feel that he has worth that he can possess courage. Happiness is the feeling of contribution. Dia tutup dengan apa yang penting ialah waktu sekarang, bukan masa lepas, bukan masa depan. Masa depan dengan masa lepas tak patut
awak risaukan. Yang penting apa yang sekarang yang kita boleh buat sekarang. Dan penulis menggunakan analogi lampu di atas pentas. Macam bila kita di atas pentas teater, kalau lampu tu satu dewan, dia terang satu dewan, kita nampak semua kan. Satu dewan kita nampak daripada belakang, kita nampak sampai ke pintu. Tapi kalau lampu tu fokus kat kita je, kita nampak diri kita je. Jadi lebih baik kita fokus apa yang kita boleh buat sekarang. Nikmati perjalanan proses tu. Macam contohnya, kita nak panjat gunung. Tapi bukannya puncak gunung tu jadi destinasi. Kita panjat gunung tu jadi benda yang kita nak. Kalau kita letak hidup kita kena sampai destinasi, kita akan stres. Kita akan fikir selagi tak sampai destinasi, kita tak berjaya, tak bahagia, tak gembira. Tapi yang penting sebenarnya hidup kita ialah proses tu. Perjalanan kita tu. So dekat sini, apa yang kita nak buat tu, kita fokus, kita buat sungguh-sungguh, jangan bertangguh dan kita nikmati proses. Kita jangan fikir hasil dia. Oh, aku kena berjaya, aku kena menang, aku kena ni. Tak, yang penting awak nak buat apa yang buat awak happy. Apa yang buat awak gembira. Saya sangat recommend buku ni kepada sesiapa yang di luar sana yang perlukan sokongan untuk berani berubah dan untuk cari kebahagiaan, apa yang boleh buat happy dalam hidup ni kan. Buku ni saya beri 4 bintang kerana ada wow factor dan saya belajar benda baru. Kurang 1 bintang sebab perbualan dalam buku ni agak tidak teratur dan melirik. Okey, jadi itu saja daripada saya. Terima kasih.